Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sabah menentang UiTM dalam saingan TM Piala Malaysia Round of 16 dalam first leg, yang mana Sabah menang 2-1 hasil jaringan yang sangat lawa daripada Badrul Bahtiar melalui free kick dan satu dari Maxius Musa, manakala gol pasukan UiTM dijaringkan oleh pemain pinjaman mereka dari Selangor 2 iaitu Josh Atram. Pada perlawanan ini boleh dikatakan UiTM menunjukkan peningkatan yang mendadak apabila dah lama tak main, tetapi mereka still lagi menunjukkan improvement yang bagus apabila mereka berjaya untuk menekan pasukan Sabah dengan high pressing, dan mereka bermain dengan sangat-sangat bagus untuk menyerang pasukan Sabah, dan mereka juga mampu untuk mencipta beberapa percubaan berbahaya ke arah gawang pasukan Sabah jika tidak disebabkan oleh kecekapan daripada Damien Lim dan juga kompaknya barisan pertahanan pasukan Sabah di dalam D-box mereka sendiri. Kemungkinan UiTM dah boleh menyamakan kedudukan ataupun boleh membawa gol yang ketiga. Jadi itu yang kita akan sembang ataupun bincangkan dalam video kali ini. Baiklah, tanpa buang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah. Apakah perkara yang saya suka tentang pasukan Sabah lah pada perlawanan ni? Yang pertama, apa yang kita boleh nampak tentang pasukan Sabah adalah dari segi mereka punya build-up play, yang mana boleh dikatakan Datuk Ong Kim Swee menerapkan build-up play yang sangat-sangat boleh dikatakan agak mencabar dan juga challenge untuk pasukan Sabah. Sebab apa? Sebab mereka cuba untuk exploit ataupun cuba untuk menguasai bahagian wide area ataupun bahagian sayap di bahagian kanan dan juga bahagian kiri ketika mereka menyerang. Sebab apa mereka cuba untuk mengawal bahagian sayap dan juga bahagian kiri ketika pasukan Sabah menyerang? Sebab mereka bermain dalam satu formation yang mana mereka bermain dalam sistem target man ataupun mereka bermain dalam sistem untuk supply ataupun mencari pemain-pemain yang dijadikan target man di dalam kotak penalti untuk skor. Tu sebab kalau kita tengok build-up yang dilakukan oleh pasukan Sabah kebanyakannya bermula daripada bahagian tengah lalu disepretkan ataupun dilebarkan kepada bahagian wide area kepada pemain-pemain sayap mereka di bahagian wide area, sama ada fullback naik Rizal Ghazali, Nazirul Naim, ataupun kita boleh tengok Taki Kagayama dan sebagainya lah yang bertindak di bahagian wide area. So apabila mereka dah spread ataupun mereka dah open game di bahagian wide area, apakah yang mereka akan cuba lakukan? Iaitu mereka akan cuba lakukan adalah supply bola dengan melakukan hantaran lintang, lay off ataupun cutback ke dalam kotak penalti untuk mencari pemain-pemain hadapan pasukan Sabah seperti Azhar Aras ataupun Badrul Bahtiar. Jadi kebanyakannya corak-corak permainan sebegitu memang boleh membuahkan hasil sekiranya mereka ada proper target man. Tetapi kena ingat, Sabah untuk musim ni mereka boleh dikatakan tidak memiliki seorang striker yang berkaliber dan prolific untuk bermain dalam sistem sebegini. Jadi apabila mereka punya idea, apa yang boleh saya katakan, idea yang cuba ditampilkan oleh Datuk Ong Kim Swee memang sangat-sangat bagus. Mereka dah boleh execute hampir 90% yang cuba dilakukan oleh Datuk Ong Kim Swee. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana mereka nak mencari target man yang proper untuk mereka jaringkan gol. Mereka berjaya untuk exploit bahagian kanan, bahagian kiri, mereka cross, cari player dalam kotak penalti dan sebagainya, tetapi the execution tak ada kat situ. Mereka tak ada player yang boleh execute ataupun sambut ataupun accept ataupun receive the ball untuk score di dalam kawasan D-box. Itu yang menjadi permasalahan kepada pasukan Sabah. Cumanya adalah beberapa situasi yang mana menunjukkan mereka berjaya, terutamanya satu peluang daripada Azhar Aras yang tersasar dan satu peluang daripada Maxius Musa, yang mana dalam konsep yang dijaringkan gol melalui Maxius Musa ni, apa yang saya perhatikan, Datuk Ong Kim Swee menukar sedikit dia punya strategi, yang mana beliau tidak menggunakan sistem target man untuk receive the ball daripada build-up yang dilakukan, tetapi sebaliknya apa yang dilakukan oleh Datuk Ong Kim Swee di ketika gol kedua pasukan Sabah adalah mengenai bagaimana mereka overloadkan player di dalam kawasan kotak penalti. Seperti mana yang saya cakap,
beliau perlu mencari solution beliau nak letakkan proper striker memang tak ada, so dia tak ada pilihan lain. Jadi dia ada pilihan yang kedua. Apakah pilihan yang kedua? Pilihan yang kedua adalah perlu untuk menambahkan bilangan player pasukan Sabah di dalam kawasan di box pasukan lawan ketika mereka build up, untuk memastikan antara lintang yang dilakukan boleh connect, ataupun untuk pemain-pemain Sabah receive dalam di box, dan juga untuk mereka set up bagi menjaringkan gol. Jadi gol Maxis Musa adalah terhasil di second half apabila pemain-pemain Sabah ada overload 2 ataupun ke 4 orang dalam kotak penalti sebelum hantaran dilakukan ke dalam kotak penalti untuk menjaringkan gol. Jadi itu adalah solution yang kedua lah yang dilakukan oleh Datuk Ong Kim Swee. Sebab apa? Sebab dalam pergerakan yang pertama dalam mencari target man tidak beberapa menjadi sangat, tetapi dalam sistem yang kedua menjadi. Cumanya apabila nak buat banyak kali ataupun nak menjadikan benda tu lebih efisien dan juga efektif, pasukan lawan kadang-kadang dah boleh baca. So mereka akan cuba untuk bermain dalam satu keadaan yang lebih compact, dan mereka akan bermain dengan lebih efektif untuk challenge the first ball dan juga ataupun menghalang crossing tersebut daripada berlaku lah. Jadi itu corak permainan yang cuba ditampilkan oleh pasukan Sabah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat tentang pasukan Sabah pada perlawanan ni adalah bahagian tengah dia. Stoke Wilkin boleh dikatakan selalunya bertindak lebih ofensif di bahagian hadapan lah. Tetapi untuk game ni kita boleh tengok yang mana Stoke Wilkin pun akan bergandingan membentuk double 8 bersama dengan Irfan Fazail, yang mana mereka lebih memfokuskan untuk menggerakkan bahagian tengah pasukan Sabah daripada half space, dan di bahagian hadapan mereka lebih kepada Badrul Bahtiar yang bertindak sebagai free roll. So Badrul Bahtiar lah yang akan cuba create chances dan juga connect antara bahagian tengah ataupun bahagian wide area untuk mencipta combination play ataupun link up antara satu sama lain. Sebab dalam game ni memang Datuk Ong Kim Swee letak player muda Azhar Aras di bahagian hadapan. So kemungkinan mungkin Datuk Ong Kim Swee nak bagi pendedahan kepada beliau dan cuba untuk menserasikan antara player apabila bermain dalam keadaan yang sekali lah. So benda tu memang nampak positif side. Azhar Aras menunjukkan performan yang bagus, cumanya benda tu terpaksa mengorbankan sedikit lah pemain-pemain seperti Stoke Wilkin yang boleh bertindak lebih ofensif. Dia terpaksa bermain dalam double 8 untuk memberi ruang yang lebih banyak ke bahagian hadapan dan memberi peranan yang lebih bebas kepada Badrul untuk memastikan yang Azhar Aras boleh bergerak lebih ke bahagian hadapan dan boleh cover up bahagian attacking pasukan Sabah. That's a good point lah, sebab itu adalah benda yang bagus untuk pasukan Sabah, sebab dia cuba untuk memastikan yang pemain muda boleh blend in dengan pemain-pemain senior. So benda tu sangat bagus untuk pasukan Sabah. Yang ketiga, kita boleh tengok dalam corak menyerang pasukan Sabah memang fullback ataupun memang fokus banyak belah kanan lah, iaitu penggunaan Rizal Ghazali, yang mana kita boleh tengok Rizal Ghazali banyak bergerak di bahagian kanan dan cuba untuk supply bola ke dalam kotak penalti dengan sangat banyak lah. Kadang-kadang Taiki Kagayama dia akan turun untuk backup kepada Rizal ataupun untuk memberi support lah kepada Rizal. Dan yang terakhir, apa yang boleh saya katakan, pasukan Sabah punya defending. Mereka punya defend memang bagus. Mereka bermain dengan sangat cemerlang, compact, man to man marking. Mereka punya awareness bagus. Cumanya kesilapan sedikit lah, yang mana gol daripada Josh Atram tu boleh dikatakan defend mereka agak loose, agak ruang kosong banyak. So mereka buat mistake, mereka dihukum. Jadi boleh dikatakan mereka perlu perbaiki daripada segi fokus untuk memastikan kesilapan sebegitu tidak berlaku lagi. Dan untuk pasukan UiTM sebenarnya benda ni sangat mengejutkan. Apabila UiTM nampak gameplay mereka semalam memang sangat improve. Mereka bermain as a team yang sangat bagus. Work rate yang ditunjukkan memang cemerlang dan sebagainya. Mereka berjaya open game dengan sangat baik. Mereka counter attack. Mereka bermain dalam build up yang sangat bagus. Cumanya mereka gagal untuk memanfaatkan peluang-peluang yang terhidang je lah. Tetapi daripada improvement memang nampak UiTM improve banyak. High pressing, short passing, decision making yang mereka lakukan, semuanya improve. Defending shape yang lebih bagus. So benda tu memang agak mengejutkan apabila UiTM boleh naik ataupun improve dalam masa yang singkat untuk saingan TM Piala Malaysia. So teruskan momentum lah untuk UiTM. Okay, untuk Sabah perbaiki apa yang boleh lah. Okay, Assalamualaikum.